أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, hari ni hari Selasa. Okay, ikutkan Acap jarang tau nak berkongsi kisah pada hari Selasa ni. Tapi Acap terpanggil nak buat video ni disebabkan tajuk email yang Acap dapat ni kind of rare juga. Sebab for me, benda ni mungkin mitos, benda ni juga mungkin cerita rakyat, ataupun jemaah ini hanyalah rekaan semata-mata. Okey, korang mesti pernah dengar pasal jemaah hantu Kom-Kom. So, apa yang Acap nak kisahkan selepas ini, korang kena stay sampai hujung dan korang conclude sendiri dekat komen, okey? So, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification. So, kita roll intro dulu dan kita mulakan dengan cerita dia. Let's go. Cerita untuk hari ini adalah kiriman daripada seorang uncle sebenarnya. Nama uncle ni Uncle Razi. Dia kata dia berkongsi ke Acap melalui email. Menurut dia, kisah ni terjadi ketika tahun dia muda dulu lah, senang cerita. Which is pada tahun 1987. Wish, time tu dia baru berusia 9 tahun guys. So maknanya kalau korang kira campur minus dia punya umur, kalau 87, tadi Acap cakap 87, kalau ni dah 30 lebih tahun dah. So sekarang kira lah sendiri umur uncle tu berapa sekarang. So menurut dia, time tu dia umur 9 tahun dan dia pernah diganggu oleh sosok ataupun jelmaan makhluk yang popular digelarkan sebagai hantu Kom-Kom. Nak jadikan cerita guys, pada satu hari ni, sebelum kita cerita tu, kepada siapa-siapa yang mungkin tak tahu pasal hantu Kom-Kom ni, Acap nak share sikit. Kalau korang nak tahu hantu Kom-Kom ni, kalau kita nak bercerita tentang figure dia ni adalah merupakan seorang wanita yang mungkin cerita rakyatnya ataupun secara mitosnya digambarkan membawa anak dan juga pergi ketuk dekat mana-mana rumah-rumah dekat kawasan desa ataupun perkampungan lah. Of course lah kan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahawa wanita ataupun sosok hantu yang dipanggil hantu Kom-Kom ni juga guys, dia orang ni hanya mampu bagi salam dalam keadaan di perkataan hujung saja, which is Assalamualaikum, dipakai kom tu je, hujung tu je. So, kalaulah kata kita ni pergi membalas salam dia, kita akan diganggu ataupun kita boleh dipukau, serta ada yang menurut cerita-cerita rakyat, kalau kita pergi jawab salam dia, kita bakal diekori dan juga didampingi oleh makhluk tersebut. Tapi tak tahulah orang alam betul ke tidak tu, kita tak payah nak fikir sangatlah. Okey, kita balik kepada Uncle Razi ni punya cerita tadi. Okey, menurut Uncle Razi, time tu dia ni sebenarnya berkelana ataupun family dia ni adalah family yang suka berpindah-pindah. Dikatakan juga uncle dan juga family ni merupakan family askar, tentera pada waktu tu. So ayah kepada uncle ni, dia ni memang suka transfer sana transfer sini. Bukan sukalah, terpaksa ditransfer sana sini. Biasalah kita kalau kerja government ni kita tahulah kan. So menurut uncle tu, dia last dekat area Mersing, Johor waktu dia umur 9 tahun tu. Dia baru berpindah dekat situ lah. Alright. Dia orang ni tak duduk dekat dalam apa tu? Macam kalau tentera kan dia ada quarters all that thing kan. Tapi dia orang tak. Dia orang duduk dekat luar. So bapak dia ni merupakan askar dan dia kata ada satu hari tu bapak dia terpaksa bertugas selama 4 hari. So 4 hari tu dia dengan mak dia sahaja yang berada dekat rumah tersebut. Okey, faham Bapak dia outstation, 4 hari tak ada rumah, tinggal dia dengan mak dia. Okey. Menurut Uncle Razi, pada waktu tu uncle ni tak adalah faham sangat apa yang terjadi. Tapi benda tu sampai hari ni uncle tak akan lupakan kerana itu adalah peristiwa pertama kali uncle bertentang mata dengan makhluk yang juga diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nampak tak? Ayat-ayat orang lama kan. Okey. Ada satu malam ni, waktu tu dia kata dia baru sahaja selesai solat
isyak dengan dia punya mak lah pada waktu tu. Dah habis solat isyak apa semua. Biasalah family tentera ni dia orang ada rules ataupun dia orang punya strict sendiri kan. Okey, uncle biasanya 10:30 malam memang tutup, light off. Lampu memang tak boleh buka. Memang tak boleh ada apa-apa pergerakan dekat dalam rumah tu. Walaupun mak, uncle dengan uncle saja yang kat dalam tu, tapi disebabkan kita orang ni dah terbiasa dengan cara ayah, kita orang ni pun ikutlah the rules. Okey, tepat 10:30 malam, lampu dipadamkan dan uncle masuk ke dalam bilik untuk tidur. Masa uncle tengah duduk dekat dalam bilik tu dalam keadaan yang gelap rumahnya, uncle baring. Masa uncle baring tu cap, uncle terdengar seperti ada bunyi orang lalu lalang. Dia lalu lalang dekat area sebelah tingkap uncle. Okey, rumah uncle ni rumah kampung je cap. Okey, dia kata rumah kampung yang rumah satu, lepas tu sebelah tu ada satu, tapi ada jarak lah, ada gap. So masa uncle nak tidur tu, uncle rasa ada orang lalu dekat tepi tingkap tu. Tapi uncle macam buat tak tahu je lah kan. Uncle buat macam mungkin ada orang kampung yang kebetulan lalu apa semua. So uncle pun buat tak tahu. Uncle sandar and then uncle nak lelapkan mata. And masa uncle nak lelapkan mata tu cap, sekali lagi uncle dengar bunyi seperti geseran tapak kaki dekat bahagian luar tingkap uncle. Uncle pun macam siapa ni kan? Mak uncle ke? So uncle pun macam buka pintu, buka lampu, and uncle pun teriak, "Mak! Mak! Mak!" Tak ada jawapan cap waktu tu. "Mak!" Uncle pergi ke arah dapur, tak ada. Uncle pergi ke arah ruang tamu pun tak ada. So uncle pun ambil keputusan untuk pergi ke bilik mak di bahagian belakang. Uncle ketuk, "Mak! Mak!" Tak ada jawapan cap. Selepas tu uncle buka pintu, uncle nampak mak uncle dah tidur nyenyak lena dekat atas katil dia. Tapi dalam hati uncle macam, siapa pula yang lalu-lalu? Mak aku puas dia tidur ni, baik dia tidur kan. So uncle pun tutup pintu, and uncle pun nak jalan balik ke bilik uncle pada waktu tu. So lepas dia uncle tutup pintu bilik mak tu, uncle daripada belakang nak ke depan, nak masuk bilik lah. And masa uncle nak lalu ke arah bilik uncle tu, depan pintu tu, dekat ruang tamu tu, uncle dengar ada bunyi ketukan pintu daripada situ. Teng teng teng. Assalamualaikum. Uncle diam. Uncle nak cuba dengar sekali lagi. Betul ke ada orang bagi salam? Tung tung tung. Assalamualaikum. 2 kali dah cap dia bagi salam. Uncle dengar suara tu, sayup je. Uncle pergi ke arah tombol pintu, dan uncle nak buka pintu tu. Dan sekali lagi uncle dengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap ya, uncle bernyaut pada waktu tu. So uncle pergi kat tombol pintu, uncle nak buka kunci pintu, and pada waktu uncle nak keluarkan kunci dan nak buka tombol pintu tu, uncle terdengar bunyi ni cap. Kum dekat luar. Budak 9 tahun, biasalah guys kan, kau expect apa daripada dia kan. So pada waktu tu uncle tu dia kata dia batalkan niat dia letak kunci tu balik, and then dia nak jalan ke arah bilik dia. And bila dia jalan ke arah bilik dia, korang tahu tak apa yang jadi? Tiba-tiba dia punya pintu ruang tamu tu seperti bergoncang guys. Tung. Dia macam bergoncang tapi Acap tak tahu macam mana nak bayangkan. Kunci dia punya pintu macam ni, dia macam macam tu lah lebih kurang menurut uncle tu lah. Time tu uncle dah takut dah. Uncle lari pergi bilik mak, uncle ketuk. Mak tak bangun-bangun, mak tak keluar-keluar pada waktu tu. And uncle terus lari masuk dalam bilik uncle selubung diri uncle tutup lampu pada waktu tu. Waktu tu memang gelap gelita, memang sunyi gila. And masa uncle sedang selubung diri uncle tu, tiba-tiba cap, tingkap yang betul-betul dekat sebelah uncle tu diketuk juga. Tang. Assalamualaikum. Tang. Assalamualaikum. Oh,
time tu uncle tu lari keluar daripada bilik dia. Dia masuk je bilik mak dia, dia kejutkan mak dia. Mak dia bangun, mak dia tanya dia, kenapa ni? Dia takut, dia nampak hantu. Dia cakap lah semua benda tu. Kata, hantu apa? Mana ada hantu ni? Lepas tu dia kata, ada sini, ikut. Dia kata macam tu. So uncle pun bawa mak keluar, pergi kat bilik uncle. Memang kat situ tak ada apa-apa lah, Cap. Kat situ tak ada apa-apa, sunyi sepi. And pada waktu tu uncle kena marah jugalah. Dia kata yang uncle ni mengigau lah, all that thing lah kan. Tapi waktu tu uncle memang rasa benda tu memang ada kat rumah tu lagi, Cap. So waktu tu uncle suruh mak pergi kat pintu depan ni, kat ruang tamu tu. Dia suruh buka pintu tu. Tapi ni uncle buka lah pintu tu. Uncle buka pintu tu, dekat luar tu memang tak ada siapa-siapa, Cap. Memang senyap, memang gelap gelita. And kita orang tutup alik. And waktu tu kita orang ni sama-sama nak pergi tidur. And waktu tu uncle dah tak berani dah nak tidur seorang. Uncle cakap uncle nak tidur bilik mak waktu tu. So kita orang pun masuk dalam bilik mak, tutup pintu, tutup tingkap apa semua. And then kita orang selawat. Kita orang bacalah dalam hati ayatul kursi apa semua. And kita orang try tidur. And waktu tu uncle dengan mak memang dah nak terlayang dah, nak tidur dah. And korang guess apa? Kita orang sekali lagi dengar ada ketukan datangnya daripada bilik mak. Uncle dengan mak dalam bilik, pintu bilik mak diketuk dan diberi salam 3 kali. Assalamualaikum. 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 Macam tu guys. Mak pun dengar bunyi tu. Saya ni memanglah dah menggigil. Uncle memang dah menggigil. Memang sangat ketakutan. Tapi time tu mak macam cuba tenangkan. Mak pun pergi sound benda tu. Kau nak apa? Aku tak kacau kau. Apa semua all that thing. And mak pun baca ayatul kursi dan juga beberapa potongan ayat. And pada waktu tu, malam tu memang kita orang tidur lah guys. Masa tu mana ada YouTube nak buka surah Yasin ke apa-apa surah. Memang kena hafal daripada diri lah. And waktu tu kita orang memang tidur. And masa kita orang nak start tidur tu guys, pintu mak tu pun digegorkan juga. And sampailah ke subuh. Lepas subuh tak ada apa-apa gangguan. And pada esok harinya kita orang minta tolong orang surau untuk check apa semua. And baru kita orang tahu guys bahawa benda tu sebenarnya dah 3 hari dah jadi dekat area kampung tu. And jadikan cerita kita orang punya rumah pun terkena sama. Dan juga ada beberapa kejiranan lain yang telah pun diganggu. And menurut diorang juga ada bomoh yang dah meninggal dunia 3 hari lepas. And diorang syak itu adalah datangnya daripada belaan-belaan dia yang tak bertuan dan yang tak tenang dan tak mampu untuk dikawal oleh tuan dia yang telah pun meninggal dunia. So itulah dia guys cerita daripada 80-an. So itulah dia guys cerita daripada Uncle Razi. Cerita rare ni guys. 80-an punya story guys. Korang percaya tak tentang kewujudan hantu kongkong ni? Sebab Acap sendiri bukan nak kata nak belagak, tapi mostly orang kata benda ni mitos kan. Ada orang kata kalau kau nampak mata dia kuning, merah, kau tak boleh tengok, nanti kau macam kena pukau. Ada yang kata perempuan ni muka dia sopik, dia tak boleh sebut Assalamualaikum penuh. Dia cuma boleh sebut kum disebabkan muka dia sopik, berdarah dan sebagainya. So itu wallahu alam, kita tak adalah kata tak percaya. Sebab apa-apa dan juga makhluk-makhluk ni memang hidup bersama kita. Kita just jangan terlalu takutkan mereka. Kita percaya Tuhan kita itu maha kuasa. Itu je lah cukup insyaAllah. So guys, terima kasih kerana menonton Acap pada hari ini. Sedikit perkongsian yang Acap nak share dengan korang. So Acap harap korang terhibur. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Jangan lupa follow semua platform Acap yang ada dekat Instagram, TikTok dan juga dekat YouTube ni. Link semua ada dekat description guys. And Acap ada shout out nak bagi sekejap lagi. Korang layan sampai habis and then kita wrap it out. So ciao lu, assalamualaikum. Bye bye. Sebelum korang stop, sebelum korang nak ciao daripada video ni, Acap nak minta yang mana umur 18 tahun ke atas stay sekejap. Yang adik-adik dah boleh gerak, yang adik-adik dah boleh tidur. Okay. So korang yang masih lagi remain dekat story ni, dekat dalam cerita ni, Acap nak bantu korang lah sebenarnya. Okay, Acap faham nak merokok ni kan, kita dah start, kita nak stop memang payah. Hari ni Acap nak share dengan korang something yang memang efektif gila untuk korang-korang yang mana perokok tegak yang tengah ada niat nak stop. Itu lagi mantap. Sini Acap nak korang berhenti merokok dengan relax. Bukan suruh kau relax, tidak, dengan relax. Ini dia. Nampak tu guys. Ni brand daripada Relax. Yang ini nama dia Holiday Kit guys. Apa yang ada dalam Holiday Kit ni?
akan buat korang relax, stop smoking. Okay, kita unboxing sekarang. Acap akan tunjuk kat korang kenapa korang kena dapatkan Holiday Kit by Relax. Holiday Kit daripada Relax. Kat kotak ni memang style gila. Nice gila oh. Cun. Okay guys, sekarang kita nak buka, tengok apa yang kat dalam. Okay, let's go. Tak sabar gila guys. Nampak kotak dia memang nice gila. So kita buka sikit, kita pancing sikit. Nice. Okay, tunjuk sikit je. Sekali lagi. Sikit je. So sekejap lagi kita akan tunjuk kat korang apa yang ada dekat dalam Holiday Kits ni. So guys, itu yang dalam kotak guys. Ada lagi guys, diorang bagi. Nampak dekat tangan Acap ni ada satu device case silikon punya guys. Memang style gila. Acap suka. And ada lagi guys, diorang bagi korang a limited Holiday lanyard. Korang nampak design dia memang cool gila. Kat sini dia ada tulis Super Smooth Ride. Nampak? Ini pun diorang bagi sekali guys dengan Holiday Kit tadi dalam kotak tu lah. So apa yang ada dalam kotak tu guys? Let's check it out now. Okay, first thing first, memang korang akan dapat satu. Inilah dia. Oh, ini yang paling style sekali setakat ni Acap rasa. Ini yang paling nice sekali sebab korang nampak tak? Dia punya design sangat-sangat cool. Memang sangat-sangat cantik guys. Apa nama dia ni? Ini adalah Pod Cabin. Sebab apa benda ni perlu ada? Sebab first, Acap cakap tadi, limited edition. Second, diorang akan letak, nampak ni. Nampak tak guys? Tengok macam mana nak guna dia. Faham tak? Ni korang kena baik-baik sikit. Nampak tu. So itu kegunaan dia. Cool kan guys? Akan ada dua ports lah. Diorang akan bagi korang choices untuk korang pilih dua port yang korang nak. Diorang akan bagi kau satu Infinity Arctic Mist. This one yang paling cool. Korang tengok color dia guys. Memang sangat-sangat mantap. Cun gila. Design dia memang nice. Korang letak dengan korang punya port ni kat dalam ni. And the device on guys. And dah ready untuk niat korang yang nak stop smoking tu. Okay, apa yang Acap suka? Last one Acap nak bagi tahu. First, sebab dia orang smooth gila. Nombor dua, dia tak leaking guys. Kalau biasa kalau kita beli kan, kadang-kadang ada yang leaking, ada yang masalah. So dengan Relax punya kit ni memang tak ada masalah. Dengan Relax Holiday Kits, ini adalah permulaan untuk penyelesaian masalah korang. So korang dapatkan sekarang dengan super link yang Acap drop dekat description untuk dapatkan 10% diskaun dengan harga RM115 sahaja. Get yourself now.